Jauh di tengah-tengah Borneo, di mana sungai-sungai mengalir melalui hutan hujan yang tebal, seorang legenda telah lahir. Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, di mana alam semula jadi masih memerintah, kisah ini bermula. Namanya juga, anak Barieng, daripada kaum Iban. Kaum Iban terkenal dengan keberanian dan tradisi mereka yang kaya. Dilahirkan pada tahun 1895, kehidupan juga bermula di sebuah rumah panjang tradisional, jauh dari dunia modern. Rumah panjang ini adalah pusat kehidupan sosial dan budaya mereka. Dia mempelajari cara hidup nenek moyangnya, menguasai kemahiran memburu, bertani, dan mengudi sungai yang berliku-liku. Setiap hari adalah pelajaran baru, setiap pengalaman membentuk dirinya. Juga, dengan minda yang tajam dan kepimpinan semula jadi, dengan cepat mendapat penghormatan daripada kaumnya. Kepimpinannya tidak hanya diakui, tetapi juga dihormati. Dia mendengar dengan teliti kisah-kisah orang tua-tuanya, menyerap kebijaksanaan generasi terdahulu. Setiap cerita adalah pelajaran, setiap nasihat adalah panduan. Dari usia muda juga menunjukkan keberanian yang luar biasa dan rasa keadilan yang kuat. Keberaniannya sering diuji, dan dia selalu berjaya. Dia memahami pentingnya perpaduan dan keperluan untuk melindungi cara hidup kaumnya. Perpaduan adalah kekuatan mereka, dan juga adalah penggeraknya. Sifat-sifat ini akan melayaninya dengan baik ketika dia meningkat naik, menjadi simbol harapan dan daya tahan bagi kaumnya. Juga adalah lambang semangat Iban, seorang pemimpin yang lahir dari hati Borneo. Sifat kepimpinan juga tidak disedari. Dia memiliki kombinasi kekuatan, kebijaksanaan, dan belas kasihan yang jarang berlaku. Dia bercakap dengan tenang yang dihormati, dan kebolehannya untuk menjadi pengantara dalam pertikaian sangat terkenal. Pengaruhnya berkembang, dan dia dilantik sebagai pemimpin masyarakat, jawatan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Dia menjalankan tugasnya dengan serius, sentiasa mengutamakan keperluan rakyatnya. Reputasi juga sebagai pemimpin yang adil dan saksama tersebar di luar komuniti terdekatnya. Dia mendapat penghormatan daripada suku kaum jiran, dan perhatian golongan elit yang memerintah. Kebolehannya untuk menyatukan orang daripada pelbagai latar belakang, dan menyelesaikan konflik secara damai, sangat berharga di rantau yang sering ditandai dengan persaingan kuat. Sarawak pada masa ini berada di bawah pemerintahan Raja Putih, dinasti yang diasaskan oleh James Brooke. Juga, menyedari perubahan lanskap politik, berusaha untuk menjalinkan hubungan dengan keluarga Brooke, yang akan memberi manfaat kepada rakyatnya. Pada tahun 1937, juga bertemu dengan raja yang memerintah, Charles Vyner Brooke. Pertemuan itu merupakan peristiwa penting, menandakan pertemuan dua dunia yang sangat berbeza. Juga, pemimpin Iban yang bangga, dan Brooke, Raja Inggris, menemui persamaan dalam keinginan mereka untuk Sarawak yang aman dan makmur. Kagum dengan kebijaksanaan dan kepimpinan juga, Brooke melantiknya sebagai Ketua Paramount, jawatan yang mempunyai penghormatan dan pengaruh yang besar. Dia menggunakan kedudukan barunya untuk memperjuangkan hak rakyatnya, memastikan suara mereka didengari di Dewan Kuasa. Tercetusnya Perang Dunia Kedua, membawa cabaran dan ketidakpastian baharu ke Sarawak. Pencerobohan Jepun pada tahun 1941 menandakan tempoh gelap bagi rantau ini. Raja Putih terpaksa melarikan diri, meninggalkan kekosongan kuasa yang cepat diisi oleh Jepun. Pendudukan Jepun adalah kejam, ditandai dengan kesusahan dan penindasan. Namun, walaupun dalam masa yang paling gelap ini, semangat Temenggung juga tetap tidak patah. Dia menggunakan strategi rintangan pasif, menggalakkan rakyatnya untuk memelihara budaya dan tradisi mereka secara rahsia. Dia bekerja keras untuk melindungi rakyatnya, menggunakan pengaruhnya untuk berunding dengan pihak berkuasa Jepun, dan mendapatkan bekalan penting. Tamatnya Perang Dunia Kedua membawa harapan baharu, tetapi juga ketidakpastian baharu. Jepun yang kalah menyerah kalah, tetapi masa depan Sarawak masih belum jelas. Charles Vyner Brooke, Raja terakhir, mencadangkan penyerahan Sarawak kepada mahkota British. Ini mencetuskan perdebatan hangat yang memecah belahkan penduduk. Ada yang melihatnya sebagai pengkhianatan kehilangan kemerdekaan Sarawak. Yang lain percaya ia adalah cara terbaik untuk memastikan kestabilan dan kemajuan selepas kekacauan perang. Persoalan penyerahan menjadi detik penentu dalam sejarah Sarawak, memaksa rakyatnya untuk berhadapan dengan masa lalu, sekarang,
dan masa depan mereka. Para pemimpin tradisional, ahli masyarakat, dan tokoh politik terlibat dalam perdebatan yang penuh semangat, menyuarakan harapan dan kebimbangan mereka untuk tanah air tercinta mereka. Masa depan Sarawak tergantung pada keseimbangan dan mata dunia tertumpu ke sudut kecil Asia Tenggara ini. Keputusan ini bukan sahaja akan menentukan nasib Sarawak, tetapi juga akan memberi kesan kepada seluruh rantau ini. Semua pihak terlibat dalam perbincangan yang mendalam dengan harapan untuk mencapai penyelesaian yang terbaik. Masa depan yang tidak menentu ini membawa pelbagai emosi, dari kebimbangan hingga harapan, dan setiap langkah yang diambil akan membentuk sejarah Sarawak untuk generasi akan datang. Temenggung juga muncul sebagai penentang penyerahan yang lantang. Dia percaya bahawa masa depan Sarawak harus ditentukan oleh rakyatnya, bukan dipaksakan ke atas mereka. Dia berhujah bahawa kemerdekaan sejati bermaksud pemerintahan sendiri, bukan sekadar perubahan dalam tuan penjajah. Pendiriannya bergema dengan ramai, terutamanya di kalangan masyarakat peribumi yang takut kehilangan hak tanah dan identiti budaya mereka di bawah pemerintahan British secara langsung. Tentangan juga bukan didorong oleh kepentingan diri, tetapi oleh rasa cinta yang mendalam terhadap tanah airnya, dan keinginan untuk melindungi hak dan kebebasan rakyatnya. Dia menganjurkan protes dan perhimpunan, menggesa rakyatnya untuk mempertahankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Tentangan juga yang tidak berbelah bahagi terhadap penyerahan, menjadikannya simbol penentangan yang kuat terhadap pemerintahan penjajah. Walaupun juga menentang, penyerahan itu diluluskan, dan Sarawak menjadi tanah jajahan mahkota British pada tahun 1946. Ini adalah satu titik perubahan yang besar dalam sejarah Sarawak, yang membawa kepada perubahan besar dalam pentadbiran dan kehidupan rakyatnya. Walaupun kecewa, juga tidak berputus asa dengan wawasannya untuk Sarawak yang memerintah sendiri. Dia terus berusaha untuk memastikan bahawa suara rakyat Sarawak didengar dan dihormati oleh pihak berkuasa kolonial. Dia menyedari bahawa perjuangan untuk kemerdekaan masih jauh dari selesai. Namun, dia tetap bertekad untuk meneruskan perjuangan ini, walaupun menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan. Dia terus memperjuangkan hak rakyatnya di bawah pentadbiran baharu. Juga sering berucap di hadapan orang ramai, memberi inspirasi dan semangat kepada mereka untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Dia bekerja keras untuk meningkatkan taraf hidup mereka, memberi tumpuan kepada pendidikan, penjagaan kesihatan, dan pembangunan ekonomi. Usaha juga tidak disedari. Beliau juga berusaha untuk memastikan bahawa generasi muda Sarawak mendapat peluang yang lebih baik melalui pendidikan yang berkualiti. Komitmennya yang tidak berbelah bahagi terhadap rakyatnya telah mendapat penghormatan daripada pihak berkuasa British dan rakyat Sarawak. Pengiktirafan ini adalah bukti kepada dedikasi dan usaha gigih juga dalam memperjuangkan hak dan kebajikan rakyatnya. Ketika angin perubahan melanda seluruh dunia, dengan bekas tanah jajahan memperoleh kemerdekaan mereka, Sarawak juga semakin hampir dengan kebebasannya sendiri. Pergerakan kemerdekaan di seluruh dunia memberi inspirasi kepada rakyat Sarawak untuk terus berjuang demi kebebasan mereka. Perjuangan untuk menentukan nasib sendiri diteruskan, didorong oleh pengorbanan pemimpin seperti Temenggung juga. Dengan semangat dan dedikasi yang tidak pernah pudar, mereka terus berusaha untuk mencapai impian kemerdekaan bagi Sarawak. Walaupun dia tidak sempat melihat Sarawak mencapai kemerdekaan penuh pada tahun 1963, legasi Temenggung juga tetap besar. Dia dikenang sebagai seorang pemimpin yang berwawasan, pembela setia hak rakyatnya, dan simbol semangat Sarawak yang berkekalan. Komitmennya yang tidak berbelah bahagi terhadap perpaduan dan kemajuan telah meletakkan asas bagi Sarawak yang lebih inklusif dan makmur. Usahanya membantu merapatkan jurang antara kumpulan etnik yang berbeza, memupuk rasa identiti dan tujuan bersama. Legasi juga melangkaui alam politik. Dia juga dikenang kerana sumbangannya dalam memelihara budaya dan tradisi Iban. Kisah-kisah keberanian, kebijaksanaan dan belas kasihannya terus memberi inspirasi kepada generasi Sarawak. Hari ini, Temenggung juga dihormati sebagai wiranegara di Malaysia. Sekolah, jalan, dan juga sebuah bandar menggunakan namanya, memastikan legasinya terus hidup.
Kehidupan dan karyanya menjadi peringatan tentang pentingnya perpaduan, ketabahan, dan komitmen yang tidak berbelah bahagi terhadap prinsip seseorang. Kisahnya bukan sekadar catatan sejarah, tetapi sumber inspirasi untuk generasi akan datang. Ia mengajar kita pentingnya mempertahankan apa yang betul, walaupun berhadapan dengan tentangan. Ketika Sarawak terus berkembang dan makmur, legasi Temenggung juga berfungsi sebagai cahaya panduan. Kepercayaan teguhnya terhadap perpaduan, keadilan, dan potensi rakyatnya terus membentuk nasib Sarawak. Kisah Temenggung juga adalah bukti semangat Sarawak dan rakyatnya yang tidak dapat ditakluki.